Okay, baiklah kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu, terima kasih semua yang ikut kita punya Discord live ni. Topik kita pada malam ini, basically, kita pergi forward a bit ya. Kepada lanjutan kepada apa yang kita dah cover sebelum ni. Saya akan rujuk balik, kita akan lihat balik apa yang kita dah cover, tetapi secara one off. Lepas tu kita akan masuk kepada dinamik pasaran. Basically anda nak faham bagaimana nak mengaitkan pergerakan pelbagai instrumen dalam pasaran dan penggunaan Fibonacci, penggunaan Elliott Wave untuk nak faham apa yang sedang anda nampak dan bagaimana nak cari peluang dagangan ya. Okey, jadi terlebih dahulu kita lihat, kita balik kepada basic dahulu ya. Basic dia adalah kepada pergerakan ini ya. Basic dia adalah pergerakan ini, iaitu apabila kita menyatakan kita sedang melihat satu pergerakan trend, struktur melakukan at least satu struktur, dua struktur dan tiga struktur. Terdapat tiga struktur terbentuk sebelum kita nak katakan trend dah terbentuk. Itu yang pertama, di mana kita ada, ini yang selalu kita panggil resistance become support ataupun support become resistance. Trend cuma wujud apabila kita ada satu resistance, sebelum tu break dan seterusnya melakukan pergerakan berterusan ke atas di sinilah apabila trend berlaku. Itu yang pertama Dan yang kedua, ini adalah untuk bullish trend, dan sebaliknya apabila kita ada pergerakan bearish trend. Bearish trend adalah apabila kita ada pergerakan dari atas turun ke bawah, naik balik. Masa ni belum trend. Apabila dia break dan kita dapati terdapat sekurang-kurangnya tiga struktur, terdapat tiga struktur, 1, 2 dan 3. Ini basic yang anda kena letakkan, kena letak dalam asas kepada semua yang anda buat apabila anda sedang melihat kepada chart pergerakan dekat chart. Determine adakah trend tu berlaku ataupun tidak. Itu bermakna apabila kita nampak pergerakan seperti ini, apabila kita nampak satu pergerakan dari atas ke bawah dan berlaku macam ni, itu belum berlakunya satu trend. Itu belum trending. Ini pada semasa kat sini kita belum ada trend cuma apabila kita break satu apabila kita break satu level, satu structure, then barulah kita ada trend. Pada waktu ini barulah kita ada trend. Jadi itu maknanya sebelum itu pergerakan ini adalah dalam satu range kita masih lagi dalam satu range. Jadi itu asas dia. Itu asas yang anda kena pegang. Okey, kalau ada sebarang soalan, just ask me, tapi jangan pergi ke depan dahulu. Kalau anda ada soalan mengenai benda ni, anda tanya pada yang saya cover sekarang. Okey, jadi kalau tak ada soalan, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu kepada apa yang dimaksudkan dengan satu struktur yang membawa kepada arah menurut Elliott Wave. Okey, struktur yang membawa kepada arah menurut Elliott Wave dikenali sebagai motif struktur. Motif struktur dibentuk oleh 5 wave. Saya perlu geser sekejap Okey, dibentuk oleh 5 wave, dan apabila kita ada satu pergerakan yang dibentuk oleh 5 wave nyata, ini dikenali sebagai satu motif wave. Satu motif wave. Dia dibentuk oleh 5 struktur yang membawa kepada arah. Jadi terdapat 3 jenis dia. Apabila kita bercakap mengenai pergerakan yang membawa kepada arah, dia ada 3 kategori, ada 3 jenis dia. Yang pertama dikenali sebagai motif. Apabila kita menyebut mengenai pergerakan motif, motif adalah apabila terdapat 5 lekuk
di mana lekuk yang kedua tidak melangkaui permulaan yang pertama ni, wave 1. Dia tidak melangkaui, dia tak boleh lebih. Dia boleh sama tapi dia tak boleh lagi bawah. Itu syarat yang pertama, itu dikenali sebagai motif wave. Syaratnya, wave yang kedua ni tidak melangkaui tapak permulaan kaki wave yang pertama. Itu asas, itu tak boleh langgar. Sekiranya dia macam ni, dia tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena, apabila kita katakan ini adalah satu struktur yang membawa kepada motif, dua ni tak boleh bawah. Sifat dua ni, lazimnya, dua kita akan lihat satu pergerakan pembetulan yang jauh. Maksudnya, kalau kita ambil Fibonacci retracement, tarik dari permulaan ni ke atas, lazimnya kita akan nampak wave 2 ni tidak melangkaui 50%. Itu kelaziman. Dua ni boleh paling-paling dia 14.6 ni pun boleh jadi 2. Itu pun boleh. Tetapi lazimnya anda akan nampak 2 ni 50% sehinggalah ke bawah ini. Itu adalah sifat lazim untuk wave 2. Dia boleh kat sini. Tapi lazimnya anda akan nampak wave 2 tu yang kita nampak golden ratio 61.8 dan lain-lain. Itu adalah kelaziman. Untuk apabila kita membuat analisa dan kita dah nyatakan benda ni dalam sesi sebelum ini, apabila kita menjangka satu wave 2 dan kita nampak satu pergerakan 5 wave sebelum tu membawa kepada arah, dan bila kita sedang menjangka ini menjadi wave 2, kita akan jangka sekurang-kurangnya, kalau kaki yang pertama dia sikit sangat, kalau dia macam ni, kita akan jangka 2 kat sini akan membuat 3 wave pembetulan menjangkau sekurang-kurangnya 38.2%. 38.2%. Okey, kalau anda perasan chart untuk yang saya update hari ini, saya ada buat yang tu untuk dollar pair. Anda tengok benda-benda tu ada dekat chart pack kita. Okey, itu adalah sifat lazim untuk wave 2. Ada soalan tak untuk wave 2 ni? Bagaimana kita nak tahu yang ini bukan masih lagi wave 1? Antara tool yang kita guna pakai adalah penggunaan RSI, di mana apabila kita melihat struktur ini dan memulakan pergerakan ke bawah, kita akan dapati RSI, oscillator momentum, melakukan pergerakan seperti ini, di mana wave 1 ni berakhir dengan divergence, dan selepas tu kita ada reset. Kita ada reset dekat RSI dia, di mana kalau kita tarik satu trend line dekat RSI, kita akan nampak wave 2 ni melakukan satu momentum yang lain daripada pergerakan yang di belakang dia. Jadi maksudnya kat sini kalau kita menjangkakan wave 2, kita akan nampak RSI dia buat benda ini. Large stochastic swing. Saya tak banyak gunakan stokastik untuk jangka wave 2, tapi lazimnya wave 2 akan buat satu swing momentum yang besar. Jadi stokastik tu mengira momentum. Jadi maksudnya kita akan nampak satu swing yang besar dekat stokastik. Masalahnya, kalau anda cuma gunakan stokastik, anda tak dapat bezakan wave 2 dan wave 4 kali. Jadi sebab itu saya jarang gunakan stokastik. Saya gunakan stokastik hanya untuk lihat snake dekat wave 3. Okey, tapi sama sifat. Okey. Ada soalan lain untuk Waalaikumsalam Tasha. Ada soalan lain untuk wave 2 sebelum kita seterusnya? Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu kepada wave 3. Saya buang dulu untuk wave 2. Wave 3. Wave 3 sifat dia tak boleh menjadi yang paling pendek apabila kita menyatakan ini adalah satu motif. Wassalam.
apabila kita menyatakan inilah satu pergerakan wave motif, wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek macam ni. Dia boleh jadi macam ni, nombor 2 pendek, wave 1 panjang. Maksudnya kalau wave 3 kat sini pendek, wave 5 kena lagi pendek daripada wave 3. Dia tak boleh paling pendek dalam wave yang membawa kepada arah. Okey, itu sifat wave 3. Lazimnya wave 3, apabila kita tarik Fibonacci extension daripada permulaan wave 1 sambung kepada wave 2, wave 3 lazimnya kawasan dia bermula daripada 61.8 dan seterusnya. Dan seterusnya. Lazimnya adalah sekitar 1618, tapi kalau dia macam mana boleh sampai 618 kalau wave 2 ni pendek? Kalau wave 2 ni pendek, then kita akan ada wave 3 sampai kat sini pun boleh. Asalkan dia mencecah 618, wave 4 pendek macam ni, dan tak masuk wave 1. Ini pun masih lagi satu motif wave. Kalau kita ada yang macam ni, okey. Kalau kita ada yang macam ni, 618, itu wave 3. Dia tak boleh, dia kena sampai 0.618. Maksudnya jarak wave 1 tu, panjang wave 1 dia kena panjang daripada wave 1. Dia kena lebih daripada separuh daripada wave 1. Itu adalah wave 3. Okay? Dan dia boleh naik lebih lagi dan seterusnya. Itu sifat wave 3. Okey? Okey, wave 3 saya rasa simple je kan. Okey, jadi wave 3 lazimnya anda akan nampak wave 3 ni RSI dia adalah bacaan yang tertinggi. Lazimnya anda akan nampak apabila kita melihat kepada struktur ni semua, anda akan nampak RSI yang macam ni. Berakhir dengan divergence, lepas tu wave 2, reset. Lepas tu dalam struktur ini, wave 3 dia akan ada yang paling tinggi dalam struktur ini. Wave 4 dan seterusnya wave 5. Dan ini lazimnya, di mana wave 3 RSI dia, yang wave 3 ni kalau kita tarik ni ngam-ngam. Okey, saya tarik ngam-ngam. Anda akan nampak yang wave 3 ni bacaan RSI dia dalam struktur ini, dia bacaan RSI tertinggi dicatat semasa wave 3. Itu paling simple lah kalau anda buka mana-mana chart. Contoh kita buka mana-mana chart Kita buka mana-mana chart. Kita buka mana? Kejap saya buka satu. Saya buka 1, 5. Okey. Contohnya kalau kita buka mana-mana chart, ini adalah RSI. Yang saya gunakan adalah 13. Anda boleh guna default. Saya gunakan 13 sebab itu satu nombor Fibo. Jadi kalau kita buka mana-mana chart, kita pilih lain lah. Pilih yang susah sikit. Eternal. Ada Eternal Futures. Kita buka lah mana-mana chart. Dekat mana-mana time frame. Ini Eternal ni payah. Chart dia tak. Ni kita pilih satu lah. Asia. Okay. Jadi apabila anda melihat kepada mana-mana time frame di mana kita ada bacaan RSI dia yang tertinggi, kat situ lazimnya kita akan melihat satu, kita buka dekat 4 hour lah, kita akan melihat itu adalah wave 3 kelazimannya. Jadi ini low tak? Okey, jadi kalau ini adalah bacaan tertinggi, somewhere dalam ni kita sedang melihat wave 3. Somewhere dalam ni, kalau ini merupakan satu pergerakan motif. Contohnya kalau kita katakan ini adalah satu pergerakan motif.
contohnya, somewhere semasa RSI ni paling rendah, dalam kawasan ini, kita akan dapati ada wave 3 dia dalam kawasan ini. Itu adalah wave 3. Cek kepada time frame yang lebih kecil. Kalau kita dapati satu structure tu tak, ni RSI dia tak ngam, kita cek kepada time frame yang satu time frame yang lebih kecil. Tapi ingat, RSI ni bukannya rule tau. Dia adalah satu filter. Jadi jangan kata, oh dia tak ada divergence. Dia bukan bacaan tertinggi. Itu tidak boleh. Tak. Kena faham bahawa ini adalah filter. Jadi kita boleh buat, maksudnya ada confluence. Dia bukan rule. Kalau dia adalah, dia contohnya, kita katakan dia wave 3, tetapi RSI dia tak tinggi. RSI yang lain tinggi. Tetapi dalam structure tu memang jelas dia buat 1, 2, 3 macam ni, 4 dan 5. Dan selepas tu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kita tahu ini adalah wave 3. The moment dia break, Dan RSI 1 pula yang paling tinggi. Kat sini pula paling tinggi RSI dia, contohnya. Ingat bahawa RSI ni cuma adalah sebagai filter. Dia bukannya satu rule. Jadi senang kita nak kenal pasti, oh, sekali imbas itu wave 3. Tapi dia bukan rule. Kena faham itu. Kena faham itu. Okey. Jadi balik kepada yang ini tadi. 1, 2, 3, 4. Saya tak tahu memang. Saya ada lukisan dia. Tapi sebab kita buat CAD XM, saya tak ada sharekan. Okey. Jadi ini adalah sifat wave 3. Okey, masuk kepada yang keempat, wave 4. Wave 4 adalah pembetulan kepada pergerakan selepas structure ni. Wave 4, kadang-kadang anda akan dapati sifat wave 4 ni, dia biasanya kalau dalam motif sama ada dia melakukan sideway yang lama ataupun satu correction yang tak jauh, di mana wave 4, bila kita lihat wave 4 lazimnya tidak melangkaui 50%. Kalau dia melangkaui 50%, apa yang saya buat adalah, sekiranya saya sedang menjangka ini adalah wave 3 dalam 3, kalau wave 4 ni masuk 50%, sebab wave 3 dalam 3 tak boleh diagonal. Jadi, saya tak akan lukis dia sebagai wave 4. Itu satu yang saya buat. Saya gunakan dia bukan rule, tapi saya gunakan dia dalam analisa saya. Wave 4 tidak melangkaui 50%. Tetapi syarat asas dia boleh, kalau tak ada cara lain, then tak ada cara lain. Tetapi syarat asas kalau kita nak katakan dia sebagai wave 4 dalam motif adalah wave 4 tak boleh masuk balik kepada wave 1. Kalau kita katakan dia motif. Kalau macam ni boleh tak jadi wave 4? Boleh, tetapi bukan motif. Ini adalah diagonal. Okey? Jadi kalau motif tadi kita menyangkakan dia motif, wave 4 paling kurang 14.6, paling jauh 50%. Kalau kita sedang melihat satu pergerakan yang sedang develop, yang berlaku macam ni, kita akan jangkakan wave 4 menjangkau sekurang-kurangnya 23.6. Okey? Itu sifat wave 4. Dan yang last sekali adalah wave 5, di mana wave 5 ada 3 cara kira. Yang pertama adalah wave 5 sama panjang dengan wave 1. Yang kedua, wave 5 adalah di antara 123.6 bila kita tarik Fibonacci retracement, 123.6 ke 1618. Saya biasanya menganggarkan 123.6. Itu adalah kaedah yang kedua. Dan yang ketiga adalah wave 5 kalau kita ambil Fibo daripada permulaan 1 sambung kepada 3, sambung kepada 4,
Wave 5 menjangkau 61.8. Itu 3 cara. Mana satu? Wave 5 kita tak tahu. Okey. Apa yang kita ceritakan dekat sini, ingat pasal apa tu tadi? Pasal asas. Pasal asas kepada pergerakan dalam pasaran. Kenapa dia tak nak ni? Tak nak pula. Kena ambil satu-satu. Okey. Kepada pergerakan asas dalam pasaran. Kalau kita melihat 5 wave tadi, yang asas ni tadi okey. Jadi kalau kita bercakap ni 5 wave, kita sedang bercakap yang sini sahaja. 5 wave. Kalau kita katakan ini adalah satu trend. Next adalah kepada diagonal. Diagonal adalah apabila kita melihat pergerakan macam motif 5 wave, tetapi sama ada substructure dia sama dalam motif 5-3-5-3-5 ataupun 3-3-3-3. Bagi siapa yang tak faham, tengok balik video sebelum ni. Dan wave ataupun wave 4 masuk balik kepala wave 1. Itu biasanya adalah diagonal. Lazimnya anda akan nampak diagonal ni RSI dia bercelaru. Anda akan nampak bacaan RSI yang bercelaru. 3 tak nampak, 4 tak nampak dan lain-lain. Ini biasanya diagonal. Itu adalah diagonal. Diagonal terbentuk apabila kita sedang menyangka ini kesemuanya adalah wave 1 ataupun wave 5 ataupun A ataupun C dalam zigzag. Itu adalah diagonal. Okey, itulah diagonal. Yang seterusnya motif dengan extension. Okey. Motif dengan extension adalah satu yang lazim. Diagonal masih ada potensi untuk price U-turn instead of rebound. Tak tahu. Kita kena tengok structure the whole thing. Kalau diagonal boleh berlaku macam ni. 5, 1. Kebanyakan structure sebenarnya dalam market bukan motif tau. Ramai orang suka letak motif dan tandakan sebagai motif. Sedangkan itu diagonal. Saya ambil contoh. Kebanyakan structure, untuk kita katakan dia sebagai diagonal, terdapat few syarat yang saya ikut. Yang pertama, wave 3 kena sampai 1618. Kalau kita katakan ini adalah wave 3. Jadi 3 kat sini kena jadi ketiga kat sini kena sampai 1618. 1, 2. Yang ini, yang 3 ni kena sampai 1618. Kalau dia tak sampai, kita boleh tandakan dia sebagai 1. Maksudnya, dekat sini nanti, kalau dia adalah wave 3, wave 3 kat sini kena sampai 1618. Boleh? Kalau dia tak sampai 1618, tak ada yang 1618, keseluruhan 1, 2, 3, 4 dan 5 ni adalah diagonal. Faham kan? Keseluruhan structure ini instead of motif. Ini penting Ini penting kalau anda nampak apa yang saya tulis dekat sini. Kalau nak faham apa yang saya tulis dekat kawasan sini bila saya nyatakan benda macam ni. Ini penting untuk anda faham bila anda sedang memahami market dynamic. Jadi kalau 3 kat sini, 1, 2, inilah alternative view. 3 kat sini mencecah 1618. 1, 2 dan 3 kat sini cecah 1618. Kalau dia buat macam ni dia sampai 1618. Then itu adalah satu motif, bukan diagonal. Kenapa dia penting? Kalau ini berlaku, ada dua benda. Sama ada kita ada positif US dollar dynamic ataupun kita ada index dynamic. Ni penting
Sebab itu ada kegunaan dia, sama ada itu diagonal ataupun itu adalah satu satu motif. Okey. Masa diagonal terbentuk, kalau itu wave 1, sifat wave 1 memang kita tak tahu. Ya. Kalau kita sedang melihat wave 1, kalau kita sedang melihat wave 1, kita tak tahu. Masa dia terbentuk macam ni, masa katalah dia terbentuk macam ni, kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu ini adalah 1618 dan terbentuk macam ni, kita tahu ini adalah satu motif. Jadi kalau kita tahu ini motif, kita akan ada satu korektif diikuti oleh satu motif lagi. Sama seperti yang kita nampak dekat Bitcoin contohnya. Yes, sebab itu kita akan tukar view kalau 1618. Exactly. Okay. Extension. Extension berlaku dalam salah satu daripada 3 struktur yang membawa arah dalam motif wave. Ingat, bila kita ada motif wave 1, 2, 3, 4 dan 5, kalau kita tengok chart ini pun, kita nampak biasanya kita lukis 3 ni panjang. Ini maksudnya sini extend. Kalau dia sama dengan 1, sama panjang dengan 1, ini tak extend. 5 yang extend. Salah satu, kalau kita katakan ini adalah motif, ini adalah satu tip yang amat penting. Nampak macam, alah, ini tak ada apa-apa. Dalam Elliott wave, benda ni penting. Kalau nak tahu. Apabila kita sedang menjangka satu motif, satu trend, struktur ni sedang membawa kepada trend, melakukan trend, salah satu dia akan extend. Sama ada wave 1, ataupun wave 3, ataupun wave 5. Kalau maksud extend tu, ingat, dalam Elliott wave kita ada konsep fractals, pecahan, di mana wave 1 ni ada 5 wave dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Katalah kita nampak dekat sini, tiba-tiba kan, instead of dia habis 5, dia buat macam ni. Kita katakan yang pertama dia, yang pertama tadi 5, lepas tu dia correcting kecil, lepas tu dia naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia buat macam ni, kita akan extend wave 1. Anda tak dapat lukis 2 sekiranya RSI dia tidak break structure. Faham tak benda ni kenapa dia penting? Nampak macam remeh, tetapi benda ni penting. Sebab kalau anda dah extend wave 1, anda tak akan extend wave 3. Kalau anda dah extend wave 1, anda tak akan extend wave 5. Faham? Kenapa benda ni amat-amat penting? Nampak macam remeh, tapi alah, tak ada apa-apa. Kalau kita nampak, tiba kita sedang jangka wave 2 kan, tiba-tiba dia naik balik. Salah satu daripada struktur ni akan extend. Yes, satu je. Salah satu. Anda akan extend salah satu. Kalau tak, cat tu nampak pelik. Dalam fractal yang sama, dia akan extend sekali. Katalah kita sedang jangka ini adalah primary. Jadi, kalau kita sedang melihat extension dalam ini adalah dalam intermediate. 1, 2, tiba-tiba panjang 3, 4 dan 5. Okey. Dalam intermediate ni, maksudnya macam ni. Okey, 5. Sekejap. Okey. Kalau kita dah ada, sekejap okey. Kalau kita dah extend kat sini, nampak panjang wave 1, wave 3 kita tak extend. Wave 3 dia, maksudnya kat sini kita ada yang naik. Wave 3 dia panjang macam ni. Wave 3, tapi dia dalam satu struktur. Kita dapati RSI dia tak break dan ini membentuk motif. Syarat-syarat motif dia cukup.
2 tak bawah 1, 3 tak paling pendek, 4 tak masuk 1, 3 dia sampai 1618 dan ini berakhir dengan divergence dan kita dapati RSI dia tak break structure, naik je dalam satu channel. Okey. Ni penting ni Fian. Benda ni nampak macam remeh. Tapi di sinilah ramai yang selalu silap. Okey, lepas tu katalah dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dan itu adalah dalam minor. Ni dengar tengok benda ni nampak macam remeh. Okey. Jadi kita ada extension untuk ni dalam apa? Dalam minor, extension minor dalam sini. Okey. Jadi kalau kita buat macam ni, yang dekat wave 3 ni dia cuma ada satu yang biru. Okay? Merah dia satu yang biru macam ni. 3, 4, 5. Dia tak extend dah. Dia tak extend. Biru dia tak extend dah. Faham tak? Satu fractal dia tak extend dah. Fractal yang sama, dia boleh extend dalam ni. Sekejap mana dia? Okey. Dia boleh extend dalam, katalah 3 yang minor ni. 1, 2, 3, panjang 3 dia. 3 yang ini boleh extend. 3 yang kat sini, sebab kita dah extend wave 1, jadi apa, maksudnya macam ni 3, 4, 5. Ini adalah yang merah. Ini adalah yang merah. Jadi kalau kita nak extend, kita akan extendkan yang minit dia. Faham tak? Minit dia extend panjang atas lagi. Kalau dia terus berterusan, salah satu je dalam fractal yang sama, dia tak boleh extend 2 kali. Faham tak? Kalau kita kat sini, kita dah extendkan intermediate kan? Jadi intermediate kat sini, kita tak extendkan yang ni. Kita extendkan 3 yang minor ni. 3 yang minor ni kita extend. Katalah semua ni extend. Salah satu kena lebih. Salah satu, kalau kita nampak pergerakan yang macam ni 3, 4 dan 5 dia panjang macam ni. Itu boleh berlaku. Jadi kita akan extend salah satu dia. Anda akan dapati RSI dia tak thread. Exactly. RSI dia salah je. Itu extension. Anda nampak dia turun naik. Anda kan, ini benda yang paling susah nak buat dalam elite wave. Paling susah nak buat benda ni. Extension benda yang paling susah nak buat. Salah satu fractal hanya boleh extend sekali. Faham? Kalau kita dah extendkan kepada intermediate kat sini, intermediate yang atas ni kita tak extend. Kita akan extendkan minor dia. Boleh? Itu sifat dia. Itu adalah sifat dalam extension. Nampak tak penting, tapi benda tu amat penting. Benda ni yang paling payah nak buat. Yang ni susah. Yang ini paling susah. Dia kena anda kena buat banyak charting. Untuk nak dapatkan dia. Bila anda nampak chart yang cantik je dia naik kan. Ni chart mana? Dollar pair. Janganlah saya terbuang. Okey, dia naik bila chart tu apa yang bergerak macam ni yang bergerak macam ni. Bergerak, kalau dia bergerak apa macam ni senang kita nak tengok. Ini extension dalam intermediate 3. Jadi maksudnya 3 kat sini kita tak akan extend dia. Kita akan lukiskan dia 1, 2, 3, 4, 5 dalam minor, dalam macam ni ini kalau nak extend, kita akan extend 3 dalam 3 kalau nak extend dia.
Faham? Dia boleh macam ni. 1, 2, 3. Ni tak extend. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekejap dalam yang merah. Ni berapa? 1 hour. Dalam yang merah. Okey. Kalau dia macam ni ini extend bang. Sini pun extend. Ya, betul. Tapi 3 ni kita tak extend. 5 ni kita extend. Ni dalam ni Ini tak ada apa-apa. Ini tak ada extension. Kalau kita nak extendkan dia lagi, kalau katalah ini terus-terus dan anda dan tiba-tiba dia jatuh daripada sini dan kita jadikan ini sebagai wave 3. Ingat tak apa yang kita lukis belakang ni sebelum ni? Tak ada. Market dynamic tu benda senang. Market dynamic cuma incorporate sequence dengan momentum sequence. Dia susah kalau anda cuba nak baca setiap lekuk. Saya pun tak mampu buat. Dia susah kalau anda cuba nak baca dynamic semua lekuk. Itu mustahil. Dia senang kalau anda baca structure. Itu senang. Itu beza dia. Okey. Faham? Salah satu dia tak boleh dua tu dia extend. Kalau anda extendkan wave 1, wave 3 anda tak extend, wave 5 anda tak extend. Tiba-tiba wave 3 break out structure. Kita extend wave 3. Kalau itu berlaku, kita akan cari kepada fractal lain untuk kita nak extend. Itu benda tu kita akan cari yang tu tadi tak extend. Dollar index ni tak extend. Dollar index ni tak extend. Okey, kalau tak ada soalan yang tu, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu kepada korektif. Extension tu benda paling susah nak buat. Cara dia cumanya adalah anda lukis dekat chart. Bagi mereka yang pedagang saham, extension banyak kali berlaku dan lazimnya anda akan extend wave 3. Currency dan saham lazimnya anda akan extendkan wave 3. Komoditi lazimnya anda akan extendkan wave 5. Setiap structure ada dynamic. Satu tick pun ada dynamic. Jadi boleh gila kalau tengok kecil-kecil. Setiap tick tu ada dynamic, Badrul. Tak payah cerita pasal minuet. Kita cerita pasal tick. Satu tick tu pun ada dynamic. Tak payah cerita yearly lah. Satu tick tu pun ada dynamic. Satu tick kalau kita dapat pergi kecil-kecil itu of course mustahil nak buat. Okey. Jadi itu adalah untuk bahagian motif Yang kedua adalah kepada pergerakan untuk korektif. Korektif dua kategori. Yang pertama adalah simple Yang simple ada 3 jenis. Yang pertama adalah zigzag, terbentuk daripada struktur 5, 3 dan 5. Maksudnya kat sini kita ada motif. Kita ada motif diikuti oleh pergerakan korektif. Ini adalah zigzag 5, 3 dan 5. Bagi mereka yang tak faham, lihat kepada video sebelum ni dan juga lihat kepada nota yang kita kongsikan sebelum ni. Yang kedua adalah dikenali sebagai flat. Flat beza dia berbanding dengan zigzag, kaki pertama dia cuma 3, diikuti yang kedua ni dia tinggi. Sama 85.4 dalam buku 90% ataupun lebih, tidak melangkaui 1618, diikuti oleh 5 wave ke bawah. Ini yang sedang kita tengok kat gold contohnya. Sedang melakukan pergerakan ke atas. Okey, itu dah untuk flat. Ada 3 jenis. Expanded, running dan regular flat. Boleh rujuk pada nota sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kepada triangle. Triangle adalah struktur 3, 3, 3, 3 dan 3 sebelum dia meneruskan pergerakan ke atas. Triangle tidak berlaku dalam wave 2. Saya akan cuba elakkan lukis triangle di wave 2. Okey, itu adalah triangle. Boleh tak dia jadi kat wave 2? Saya tak akan lukis dia jadi triangle. Tapi boleh tak
Aided wave anda boleh lukis apa saja sebenarnya. Okey. Dan jenis yang kategori kedua dikenali sebagai double correction dan triple correction. Double correction tak ada apa-apa pun. Dia cuma gabungan. Gabungan kepada sama ada kat sini adalah satu zigzag ataupun satu flat. Cumanya kat pertama ni tak boleh jadi triangle. Yang kedua ni boleh jadi flat, triangle ataupun zigzag, dan yang ketiga boleh jadi flat, triangle ataupun zigzag. Dia cuma gabungan, tak ada apa-apa. Dan bias lazimnya anda akan dapati WXY ni dibentuk dalam wave 4. Bila market, anda jangka market yang lebih sideway, lazimnya lah. Tapi boleh juga berlaku dekat wave 2 apabila penurunan yang pertama ni adalah kecil. Maksudnya, contoh kita lihat kepada pergerakan dollar pair pada Jumaat lepas. Jumaat lepas ni dolar. Apabila penurunan yang pertama ni kecil. Ini tak. Kenapa saya tak buang ni? Kita tengok macam kat mana U-shape ni besar. Okey, katalah penurunan yang pertama ni tak sampai 38.2. Contohlah, saya bagi contoh. Katalah dia tak sampai 38.2, dan kita akan extendkan dia supaya dia sampai 38.2. Katalah kita sedang jangka wave 2 lah. Ni dalam contoh ni, ini sampai. Sebab apa saya extend ni? Kejap. Kalau tak silap saya, salah satu daripada structure ini. Ini apa ni? Euro US dollar kalau tak silap saya. Salah satu tak sampai 38.2. Ni sampai. Ini sampai. Ada salah satu. USD. One of the USD pair lah. Dia tak sampai. Kalau tak sampai, saya akan extendkan semua pair. Sebab saya akan prefer wave 2 untuk buat yang lebih dalam. Oh, saya tahu. AUD US dollar. Okey. AUD US dollar, kalau kita lihat di time frame kecil, yang structure kenaikan ini low. Structure kenaikan kat sini, dia adalah 5 wave. Satu. Kat sini, yang kat sini, ini saya tak dapat jadikan dia something else. The better ni, dia boleh jadi A, B dan C, W, X dan Y. Lepas tu A, B dan C dan habis kat sini. But a better that one, kalau kita tengok structure ni, anda akan katakan ini akan buat 5 wave. Sebab itu saya extendkan yang lain-lain. Selain daripada pergerakan dekat gold serta silver, apa yang berlaku pada minggu ini, di mana gold dan silver juga melakukan pergerakan ke atas. Itu apabila anda menjangkakan apa struktur korektif dia lah. Tak apa, kita bincangkan benda ni selepas ni. Okey, untuk korektif ada soalan tak? Untuk korektif, jadi kita dah cover dua benda. Yang pertama tadi adalah, kita dah cover dua benda. Yang pertama tadi kita dah lihat kepada motif. Kita dah lihat kepada motif. Yang kedua kita dah lihat motif dan extension. Dan yang ketiga adalah diagonal. Dan seterusnya, nota tadi penuh. Semua apa yang anda nak, semua ada dalam ni. Okey. Dan yang kedua adalah kepada korektif. Korektif adalah terbagi kepada dua kategori. Yang pertama korektif ringkas, zigzag, flat dan segitiga. Dan yang kedua adalah korektif kompleks, double correction dan triple correction. Jelas Okey. Jadi, malam ni kita nak sentuh mengenai bagaimana anda tahu benda tu naik lagi, benda tu turun lagi. Bila kita kata, macam mana kita nak jangka, bila kita buat, macam mana, kenapa
kenapa apa ni? Ni dollar index ya. Kenapa Zul kata ni naik lagi? Tak boleh ke dia turun daripada sini? Tak boleh ke dia turun daripada sini? Sini dah 1, 2 dan 3. Okey. Di sinilah kalau anda nak faham market dynamic, dia simple je. Anda pegang benda ni je sebenarnya dia. Dia tak ada misteri je. Dia ni je. 1, 2 dan 3. Itu je. Itu market dynamic. Itu market dynamic. Bukan elite wave tau. Bukan elite wave. Elite wave tu cuma papan tanda kepada market dynamic. Dan market dynamic, elite wave tak penting. Yang penting adalah Fibonacci level. Ingat, bila kita katakan ini berlakunya trend, yes, sequence correlation. Anda tengok chart-chart saya, semuanya satu. Kecuali UJ sekarang. UJ saya akan buat decision minggu depan. Dan Yen pair pada minggu depan. Kita akan lihat struktur minggu depan. Sekiranya tiba-tiba dolar buat 1618, Yen pair buat 1618. Dan anda sentiasa rujuk struktur besar. Contoh, kenapa saya katakan ini penting? Bukannya elite wave. Ni dia. Tapi anda kena faham rule elite wave. Lihat apa yang saya lukis di sini. Ini tak ada dalam kita punya ni dalam kita punya chart ni, tapi saya letakkan dalam market outlook. Okey, ni dekat daily chart Dekat daily chart, ini adalah nyata 5 wave. Sekali imbas anda dah nampak 5 wave. Faham? Berakhir dengan divergence. Low dia ada divergence. Diikuti oleh satu lagi 5 wave, low dia pun ada divergence. Apabila anda nampak yang macam ni, perkara pertama anda buat, anda tarik Fibonacci extension dia. Buat daripada time frame besar turun time frame kecil. Apabila anda nampak ini tak sampai lagi 100%, 5 wave, jadi anda akan jangka bahawa ini akan buat retracement. Boleh tak dia naik dan reverse terus? Boleh. Dia boleh naik sampai sini. Selagi tak break atas ini boleh jadi wave 2. Faham? Ini boleh jadi wave 2. Dia boleh jadi yang besar. Ini adalah 1, ini A, ini B, ini C. Unless dia break atas ini. Kalau dia break atas ni, saya akan tukar benda ni kepada jadi lain. Kita meneruskan trend dari bawah. Kita akan extend trend daripada bawah ataupun kita ada struktur baru. Faham? Tetapi selagi dia bawah line ini, mana struktur yang menguasai dia semasa? Struktur yang menguasai dia semasa. Ingat, struktur yang berkuasa adalah motif yang ada momentum. Kita akan ambil 5 wave ini sebagai struktur ataupun trend utama dia. Selagi price tak sampai atas ini, kita jangkakan dia akan completekan struktur ke bawah. Soalan saya, apa trend di daily? Trend di daily belum ada. Trend di daily ni tak ada. Kalau kita cuma lihat struktur ini Tapi kalau kita ambil kepada yang lebih kecil, kita ada incomplete ke bawah. Ini tak break lagi. Sebab itu kita katakan dia tak terbentuk lagi. Faham? Jadi yang berkuasa kat sini adalah 5 wave ini. Selagi mana higher structure tak break, consider tu permulaan struktur baru ke bawah. Tak. Maksudnya kita masih ini maksudnya kita masih ada at least 1, 2 dan 3. At least buruk-buruk pun. Faham? Yang ini kita tak tahu. Dia boleh naik sampai sini, dia boleh naik lebih lagi. Tapi yang kita tahu, besar dia kita dah ada 5 yang kita dapat confirmkan sebagai satu motif sebab dia berakhir dengan divergence.
Boleh? Okey. Kalau kita tengok pun chart ini, saya buang semua ni, anda akan kata ini trend kan? Ini correction. Sebab correction dan trend senang tengok. Correction tu berterabur. Betul tak? Ini adalah trend. Ini berterabur. Kita ambil chart yang kedua. Saya tunjuk satu lagi. Kenapa saya akan buat decision untuk UJ pada minggu depan? Ini adalah UJ. Ini adalah UJ. Yang ini, bawah dia berakhir dengan divergence. Bawah ini tak sampai. Pendek berarti. Bawah dia tak sampai. Bawah dia ada divergence. Yang bawah ni Sekejap, aircon ni tak on lah pula. Sekejap. Okey. Okey. Yang ini adalah trend. Jadi, yang ini adalah structure yang menguasai whatever sebelah kanan ni. Menguasai yang sebelah kanan. Masalahnya, kalau anda nampak yang kedua ni, yang ini pun adalah trend. 5. Jadi kita tahu, kalau 5 tak boleh jumpa 5. Setiap dalam Elliott Wave, semua dalam Elliott Wave, 5 cuma jumpa dengan 3. Dia tak boleh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia 5, jumpa 5, 5 yang ini adalah 3. Faham? Dia tak boleh 5 jumpa 5. Itu je. Asas dalam Elliott Wave adalah benda ini. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini asas dalam semua Elliott Wave. Nilai Fibo extension. Okey. Kenapa Fibonacci kena dipakai dengan Elliott Wave? Sebab dia memberikan anda ke mana hala untuk anda nak, ke mana tempat anda nak letakkan sasaran. Okey. Apa yang paling penting dalam Elliott Wave adalah structure, bukan divergence, bukan Fibo extension. Jadi untuk jawab soalan tu Pian, kita akan confirmkan structure dia cuma apabila dia break. Macam US dollar ni, dia tak break. JPY pun, UJ ni pun tak break. Betul? Jadi, mana yang lebih penting? Structure. Kita lihat rupa bentuk dia. Ini 5 kan? Ini 5. Berakhir dengan divergence. Kalau kita tengok dekat time frame kecil, ini berakhir dengan divergence. Saya tak letakkan dia macam ni sekarang. Saya akan tunggu yang wave 3 ni. Seperti yang saya nyatakan awal tadi. Kalau anda lihat lukisan UJ sekarang lain. Ini lukisan UJ sekarang. Apa yang saya sedang tunjukkan dekat chart kita adalah benda ni. Benda lain. Okey. Ni adalah dekat UJ kita. Kita katakan ini adalah A, B. Biarpun ini 5. Tapi B ni nampak macam 5 wave. Saya habiskan dia cuma correcting ini sahaja. Cuma correcting B. Tapi more and more evidence showing ini adalah 5, 3 and 5. Kenapa saya katakan benda tu? Dan apa yang penting adalah structure. Kenapa Pian? Tengok benda ni. Daripada A kepada B, kalau anda kira lekuk-lekuk dia, ini tak buat low tau. Ini betul-betul, ini tak buat low. Kalau kita kira lekuk dia, jumlah lekuk yang membuat low dan high, daripada sini, 1, 2, ini high dia. Ini range dia. 2, ini tak buat low. 3, 4, 5, 6, 7. Sebab yen expected week. Kita tengok chart. Chart ni sedang cerita bahawa sini cuma ada 7 lekuk. Kalau 7, ini tak dapat jadi 1. Seperti yang kita lukis kat sini sebagai 1. Apa yang saya buat dekat sini? Nampak tak? Ini adalah leading diagonal. Nampak tak saya lukis leading diagonal? Ya?
Itu masalah dengan leading diagonal ni. Leading diagonal kita tak nyata. Tetapi apa yang lebih nyata, kenapa kita lukis benda ni adalah sebab disebabkan oleh set JPY. Tapi tak apa. Tak faham tak apa. Minggu depan kita ceritakan benda ni ya. Iaitu benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, 3, 7, 11 adalah kiraan untuk korektif. Jadi kalau ini korektif, ini 5, sini 5, 5 tak boleh ikut 5. Jadi maksudnya kita sedang correcting, ini bukannya correcting ini. Bukan correcting A ni. Dia sedang correcting yang structure 5 besar. Maksudnya, asas dalam elliott wave, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2 dan 3 dia. Asas. 5 dan 3. Faham? Yes. Yang B, masalahnya kat sini, yang ni waktu COVID-19 tu. Itu sebabnya kita tak dapat nak lukis dia. Saya akan tukar kepada view ini, di mana UJ kita akan, saya pernah lukis benda ni, tapi kita tukar view kita disebabkan oleh market correlation. Nampaknya ini akan buat lebih tinggi. Maksudnya ini adalah A, ini B, ini C, dan ini adalah 2 yang biru. Faham? 2 yang biru. B yang biru. Ini adalah A, ini B yang biru ni. B biru ni. Ini kan kita akan lukis 5. Sini ada divergence. Sini ada divergence. Kalau minggu depan kat sini ada 1618. Itu saya akan lukis macam tu. Kalau minggu depan sini ada 1618. Masa ni tak ada. Saya akan tunggu yang itu dulu berlaku. Kalau tak, then kita akan biarkan seperti yang kita lukis sekarang. Di mana kita cuma correcting B sini. Iaitu Disember 2016. Okey. Jadi basic dalam Elliott wave, bukan basic dalam Elliott wave, basic dalam market structure. Mana kita punya chart kosong tadi Basic dalam market structure cuma benda ini. Ini je benda dia. Iaitu 1, 2 dan 3. Anda nak baca market dynamic, anda pegang ini sahaja. Anda lihat time frame besar, anda faham apa yang di time frame kecil. Anda cari structure yang paling jelas. Dan anda ikut structure yang paling jelas. Okey. Apa yang basic dia tadi? Basic dia adalah apabila kita ada satu yang incomplete dan kita nampak breakout dia melakukan 5 wave. Sebab itu, Elliott wave kena dibuat dengan Fibonacci. Adalah mustahil Elliott wave dibuat tanpa Fibonacci. Cari structure pakai RSI. Try tarik RSI, pergi tengok kali. Tak nampak H1, anda pergi H2. Anda tak nampak H2, naik H3. Sebab itu anda nampak dalam Elliott wave, orang buat macam-macam time frame. There is no such thing, time frame apa sesuai untuk Elliott wave. There is no such thing macam itu. Structure apa yang sedang boleh trade kepada instrumen mana? Tak ada. Dia tak ada. Elliott wave boleh pakai daily ke? Boleh pakai M15 ke? Kalau dia Elliott wave tu cuma papan tanda. Kan? Tandas dekat mall pun ada papan tanda kan? Tandas dekat mana pun papan tanda je. Anda nak lukis apa pun boleh. Sekarang ni saya tunjukkan. Okey. Jadi kalau anda nampak sebelum ini 5 wave dekat sini. Sebelum ni lepas tu dia melakukan 3 wave. Nyata RSI dia pun berakhir dengan divergence. Lepas tu dia turun, reset. Dan selepas itu dia break out. RSI kat sini break out atau tak kisah. Okay. Ideally dia break out. Maksudnya membatalkan divergence belakang. Itu ideal.
Tapi kalau kita tarik Fibo dan dia tak sampai lagi 100%, dan kita katakan bahawa breakout yang ini adalah dalam fraktal yang lebih kecil. Dalam breakout dalam time frame yang lebih kecil lah. Senang. Bukan time frame, structure sebenarnya. Faham? Ini adalah sama dengan ini. Selagi dia tak sampai 100. Jadi kita akan anggap dia akan buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Masuk dalam kawasan kotak ini. Okey? Itu dia. Jadi kalau anda ada kumpulan instrumen dalam grup yang sama yang tak cecah lagi dia punya equilibrium, satu geng dia tak sampai lagi, anda akan jangka dia terus ke atas. Kalau struktur dia orang semuanya dalam bentuk yang sama. Saya ambil contoh. Contohnya seperti dollar pair. Dolar. Belum masanya. Saya amat negatif kepada dolar. Tapi boleh tak kita pergi short dolar sekarang? Tak dapat. Sebab dolar ada incomplete sequence. Kita ada breakout 5 dan 1 kat sini sama dengan diagonal 1 kat sini. Kenapa kita katakan macam tu? Sebab dia breakout dan ini tak sampai lagi 5 wave ke atas. Tak sampai lagi. Dan sedang melakukan correction balik. Faham? Bukan hanya dolar index. Semua most dollar pair. Kita lihat kepada euro U-share. U-share pun buat sama. Daripada low kat sini, satu structure 2. Macam mana kita tahu dah 2 dah berlaku, kita nampak RSI dia break. Ya, ini buat lain. Nampak kat sini buat lain. Selepas dia naik, dia buat lain. Tak nampak kat H1, ada tukar kepada H4. Anda akan nampak di sini structure dia lain. Nampak kali? Kan? Structure kat sini, akhir dengan divergence, lepas tu dia buat benda lain. Tak nampak H4, ada pergi H5, H6, H7, H8. Dia akan nampak macam mana pun. Kenapa? Anda kena tanya mendiang Elliot. Jadi kalau ada benda ni berlaku, kalau ada, ini boleh jadi 5, ini boleh jadi 1 tau. Ini boleh jadi macam ni. So kat sini belum buat high, nampak? Boleh. Tapi higher probability dia, the whole structure ni dah habis. H1 dia dah habis. Ini H1 punya momentum. H4 tengah buat H4 dah reset. H1 naik balik. Kalau ini low balik, tak ada masalah. Kalau ini ke bawah, tak ada masalah. Sebab sini bukan 3 wave. Ini nampak macam 5 wave. Kecuali structure ini breakout ke bawah, dan saya akan naikkan 1 kat sini, ataupun itu adalah flat. Faham? A, B, C. Jadi ini 2. Okey? Itu semua dia sebab itu Elliott wave, anda tak dapat cuma lukis satu chart. Anda kena lukis kumpulan. Mustahil untuk buat Elliott wave kepada satu chart sahaja. Lepas tu anda buat semuanya kat situ sahaja. Itu mustahil. Itu tak mungkin. Itu apa yang saya buat dulu-dulu. Saya give up dengan Elliott wave tahun 99. Kalau kita tengok dekat euro US dollar, sini breakout. Jadi kita akan katakan structure ini sama dengan 1 kat sini. Okey? GBP US dollar, benda yang sama, breakout. Jadi higher probability dia adalah kita katakan bahawa US dollar masih ke bawah dan kita ada incomplete sequence. Itu maksudnya untuk yang ini. Di mana kita ada satu, dua,
dan ada breakout macam ni. Dan kita berikan sasaran, di mana ini tak sampai lagi. LU tak breakout, tapi most of dollar pair breakout. NJ breakout. Kalau satu pair dalam group tu dah sampai equalate, tapi yang lain within same group tak sampai lagi, what can we expect untuk the rest? Kita akan expect the rest untuk pergi kepada area equalate. Yang dah sampai equalate, dia akan bermain dalam tu. Kalau yang dalam dah sampai equalate, tapi dia break 1618, kita akan expect yang lain-lain akan accelerate. Boleh? Kita akan expect yang lain-lain akan accelerate. Kalau katalah yang ini sampai dalam ni kan, lepas tu yang lain-lain tak sampai lagi, yang lain-lain buat macam ni, tak sampai lagi, tak sampai equalate lagi, kita akan expect yang ni akan tunggu dalam ni. Kalau yang ini break 168, yang ini akan lagi laju. The moment yang ini sampai equalate, yang ini akan start buat 1, 2, 3. Sini akan buat 1, 2, 3. Boleh? Dan kalau ini ada 1618, biarpun sini tak sampai 1618, kita expect inilah wave 4. Dan akan ada wave 5. Itu dia. Okey? Lain apa? Itu je sebenarnya saya nak sampaikan malam ni. Fibonacci je dan ulangan kepada apa yang kita ceritakan minggu lepas, iaitu kepada yang ini. Yang ini penting, nampak macam tak penting, tapi dia amat penting. Sebabnya kenapa? Kalau anda sedang melukis, dan anda lihat cat macam ni. Contoh, saya bagi contoh. Anda lukis dan anda dapati memang clear 1, 2. Kan? Kita dah sampai kat sini. Kan? Dan lepas tu dia buat macam ni. 3, 4. Kan? Dia buat 3, 4 macam ni kan. Dan anda dapati bila anda tarik fibo 1, 2, yang ini tak sampai lagi 1. Apakah dan anda dapati ini adalah dalam fraktal yang sama. Maksudnya RSI dia sama je. Dia tak ada momentum yang gila-gila. Anda mungkin kalau tengok kat lower time frame, dia akan lebih ni lah. Anda pergi higher time frame, sampailah anda jumpa yang momentum dia nampak jelas je. Ya. Kalau dia buat macam ni dan anda tandakan ini sebagai 1, 2 dalam minor contohnya, ini anda akan tandakan 1 dalam minit. 2, anda sedang tunggu 2 dalam minit dan anda akan extendkan lagi. Belum ya. Anda akan extendkan lagi. Faham? Katalah anda dapati pergerakan yang macam ni. Bukan apa ada orang komplain panjang sangat. Betul juga, recording kan berapa gig je. Jadi tak payah panjang sangat. Panjang sangat orang pening. Kalau kita nampak yang macam ni. Ni contoh dia. 1, 2, 3, 4. Anda dah nampak macam ni. 1, 2, 3, 4. Dan anda dapati kan. Ambil 1, 2. Ini tak sampai 1 lagi. Contoh. Ini tak sampai 1 lagi. Dan kat sini, dia tak overlap. Contoh, dia tak overlap. Contohlah, saya bagi contoh. Dia tak overlap. Kalau ini berlaku, kita akan jangkakan masih ada sisa-sisa untuk dia habiskan sampai area ini. Faham? Selagi dia tak sampai. Tak kisah kalau ini A, B pun sama. Boleh?
Anda akan jangka untuk dia sampai. Anda tak akan terangkitkan untuk motif. Motif anda tak terangkitkan. Anda akan sentiasa extendkan motif. Unless tiba-tiba dia buat pendek macam ni. Tiba-tiba dia, itu boleh jadi. Tak ada benda yang memang sure, ini je cara dia. Tak ada. Kalau kita tarik, dan dia tak sampai. Dan dia dah ada 5 wave. Kalau anda memang nampak 5 wave. Dan sekarang ni berlaku divergence. Ini yang sedang berlaku dekat banyak indeks tau. Ini yang sedang berlaku. Contoh, saya tunjuk. Ni yang sedang berlaku dekat banyak indeks. Ni adalah indeks. Indeks kita pilih mana-mana lah. Kita ni. Dekat daily, anda tengok dekat daily, anda tengok RSI dia. RSI dia. Daripada bawah ni, anda nampak sini 1, 2. Ini jelas. 1, 2. Structure dia break. Lepas tu kita ada high 3. Tapi kalau saya nak alihkan 3 kat sini, 4 kat sini, 5 kat sini, boleh. 5 kat sini, boleh. Boleh. Keseluruhan struktur ni dah nampak dia berlaku divergence. Macam mana kita katakan ini boleh extend? The only way untuk kita buat benda tu adalah bila kita nampak apa? Correlation. Anda tak akan tahu benda ni reverse. Tapi bilanya indeks reverse? Bila yang indeks boleh reverse? Bila yang kita akan kata indeks reverse? Apa condition dia? Exactly. Bila kita nampak risk off, iaitu apabila kita nampak yen pair jatuh ke bawah. The thing is, kita tak nampak benda tu dekat yen pair kan? Nampak macam mana anda kaitkan semua ni? Anda tak nampak benda tu sedang berlaku. Even interesting, dekat yen pair pun, kita dah nampak berlakunya divergence. Anda akan nampak benda ni sekali. Di sini, kita akan nampak berlaku divergence. Ni belum cancel divergence. Kita akan mula nampak the whole thing dalam divergence. Semua. Tapi adakah kita katakan, ini dah sedia untuk jatuh? Kalau kita kira daripada bawah, sini ada satu divergence, sini wave 1. Sini ada satu divergence, sini wave 3. Kita baru saja ada 2 channel. 1 channel, 2 channel. Kita sedang tunggu satu lagi channel yang dalam divergence. 3 channel. Maksudnya kita akan extendkan lagi. Kita akan extendkan lagi. Unless tiba-tiba benda ni buat macam ni. Boleh? Boleh? Sebab ini wave 1. Count dia cukup 5 wave. Tetapi, adakah mana-mana dia tunjuk macam tu? Tak ada kan? Tak ada mana-mana yen pair yang dah menunjukkan benda ni. Selagi tak ada, anda akan extendkan trend. Ini adalah trend 5 wave. Anda cerita macam mana pun, dia adalah trend. Boleh tak dia turun daripada semasa? Boleh. Tetapi kalau kita lihat, dalam ini, kita ambil Fibo extension 1 dan 2. Sini baru sampai. Sini dah sampai tau. Yen pair hampir sampai tak selesai. Sampai atau tak sampai? Hampir sampai. Dia dah nak masuk dekat 1618. You are at the end of that structure. Tapi belum lagi, tak ada tanda yang menunjukkan untuk dia reverse. Belum ada. Yes. Dalam setiap motif akan ada 3 channel. Each channel ends with divergence. Boleh Santi?
Each channel ends with divergence. Dalam time frame dia. Okay. Ini adalah trend dalam daily. Jadi kita tengok dekat daily. Sini ada divergence. Sini ada bit of divergence. Kita sedang jangka wave 3. Yeah. So we are going to wait for third channel untuk jadikan third leg. Anda main dengan time frame dia akan nampak benda ni. Semua, everything. We are ending that March punya ni. Dollar dah end. Dollar dah end tau. Dollar dah end. Tapi the moment dollar sampai dia punya resistance sini, the moment dollar sampai resistance sini, we are expecting further move kepada yen pair ke atas. The moment dollar sampai. Sekejap Bila saya buang ni, saya pun confused. Mana satu kita punya chart? Okay, kalau index. Sentiment. Kalau kita dengar daripada pihak mana, the thing is market kena reset. It has been going on and on sejak dari tahun lepas. Sejak dari tahun lepas kan. Kalau kita kata, oh patut dah jatuh. Kenapa kita tengok S&P 500 buat higher high? Kan? Yang analisa macam tu, ramai orang akan dengar news dia. Biasalah. Kenapa kita tengok Nasdaq buat higher high? Doomsday punya ni memang suka kan, dia akan predict market nak jatuh. Yang macam tu orang suka dengar, orang beli news dia. Tapi kenapa ni buat high daily kan? Nasdaq buat benda ni. Nasdaq keep on doing this move. Yang tak kata dia jatuh siapa? Saya je. We are still talking about dia ke atas lagi. Kita tak akan kata dia nak jatuh dah selagi dia tak tunjukkan dia jatuh. Bukan pasal power bang. Sebab kita nampak dia naik, kita nak kata dia turun macam mana. Dia naik. Faham tak? Dia tak ada cerita power. Cerita dia tengah naik, cat tu nampak naik. Macam mana saya nak kata dia jatuh? Kan? Tapi kita tahu kita berada dekat hujung trend. Itu je. Selagi kita nampak macam ni, kita buy. Dah kenapa kau nak sell? Kau nak cari mana punya resistance? Tak ada wujud. Kita kata ada dia buy. Betul tak? Itu je. Dah benda tu tengah mencanak naik. Kau buy, kau sell, pahal. Itu. Kita tak jangka hujung trend. Jangan jangka hujung trend. Jangan jangka hujung pucuk dan jangka pucuk dan akar. Kan? Dok kena batang, kena tahan. Okay. The thing is, ni sebabnya. Bukan saya just tandakan macam tu. The thing is, ingat tak yang kita cerita pasal ni tadi? Pasal incomplete sequence. 1 dan 2, ini tak lengkap lagi. Jadi selagi dia tak sampai 1, saya akan extendkan benda ni. Saya akan extendkan. Tapi kalau kita katakan sini 5, kalau kita katakan sini 5, apa yang tak dapat kat sini? Kalau kita katakan ini 5 ni sampai 1, apa yang tak dapat? Apa yang tak mungkin jadi kat sini? Kalau kita katakan inilah 5, apa yang pelik kat situ? Boleh tak dia naik? Boleh. Sampai situ, boleh. 3 jadi paling pendek lah, betul kan? Tengok. Tak boleh. Jadi kita akan jangka wave 5 ni kat sini, habis kat sini. Dia tak boleh. Okay? Tu benda tu ulang-ulang yang asal tadi. Ingat, dalam elliott wave anda pegang benda ni je. Anda pegang benda ni, asalkan anda pegang benda ni, anda tak sesat. 1, 2, 3, 4, 5, follow 3. Kalau anda nampak 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lagi. 5 ni adalah ini. Dia tak boleh 5 campur 5. Jadi 10 je dia. Tak boleh. Dia tak wujud. Tak ada benda tu. Benda tu tak ada. Benda tu tak ada.
Jadi kalau dia 5, ada nampak 5, aku nampak 5 ni. Tak boleh kata Zul Buana boleh 5 campur 5 jadi 10 Zul kata. Tapi aku nampak 5. Lepas tu dia naik break up atas. Anda akan jadikan 5 ni 3. Alien wave anda boleh lukis apa je sebenarnya. Ini A, B, C, W. Ini X, ini Y. Dah sudah. Itu je. Asalkan anda pegang asas itu. Dan yang kedua adalah anda pegang asas ini. Ingat sifat-sifat wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Wave 1, wave 2 anda akan jangka 50% ke 100% dia kan. Itu wave 2 lah. Tapi paling pendek dia 38.2. Okey. Jadi kalau anda dapati EU, NU, apa semua dia turun tak sampai 38.2. Kita dapati untuk, katalah kita 1, 2, 3. Saya bagi contoh. Ini EU contohnya. Dan dia turun. Tapi tak sampai 38.2. Dan lepas tu kita dapati untuk GU. GU dah sampai 38.2. Ni saya bagi contoh. Sampai 38.2. Dan naik. Sini naik. Apa yang anda akan jangka? Apa yang akan anda jangka kat sini? Boleh tak anda letak limit order dekat sini? Ataupun masukkan market order kat situ? Ya, sini akan buat double. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini akan buat equal leg. Yang ini akan buat double. Ingat tak EU kita kena BE dahulu? Benda tu. Faham? Benda-benda tu lah. Kenapa saya pun tak tahu. Anda tengok dekat chart memang macam tu. Nak buat macam mana? Betul tak? Anda tengok belakang-belakang semua. Kenapa macam tu kita pun tak tahu. Itulah. Biar dia buat kerja dia. Kita trader. Bukannya nak jangka kenapa kan. Kita nampak macam tu. Macam tu lah kita ikut. Okey. Itu sifat dia. Wave 3. Wave 3 tak ada apa-apa lah. Wave 4. Wave 4 ni kita akan jangka dia. Ini wave 4 Wave 4 dia di antara 23.6 ke kurang daripada 50%. Okey. Jadi kalau kita ada 1, 2, 3 tak sampai lagi 23.6, kita akan buat double. Kita akan jadikan dia double. Itu adalah wave 4. Dan yang ketiga adalah bila anda sedang lukis dan macam kita tengok macam dekat S&P 500. Sekali lagi saya ambil S&P 500 S&P 500. Okey. Kita sedang jangka wave 5. Yang paling pendek wave 5 apa dia? Kalau kita ambil wave 1, ini tak dapat jadi wave 5. Wave 5 akan lagi panjang daripada wave 3. Jadi ingat wave 5 ada 3 cara kira kan. 3 cara kira. Wave 5 sama panjang dengan wave 1. Wave 5 ini yang paling panjang. Kalau kita ambil daripada bawah ni 3, 4, wave 5 atas sana, sekali lagi wave 5 paling wave 3 jadi pendek kan. Jadi itu tak dapat. Jadi cara ketiga untuk kira wave 5 macam mana? Wave 3, wave 4, di mana wave 5 adalah 123.6 ke 1618 kan? Kawasan ni. Inilah cukup sifat tak? Yes. 3, 4. Dan nampak tak? Untuk US 100 ni dia dah masuk area. Nampak tak ni? Sebab tu dalam market outlook minggu ni saya dah buang semua kecuali untuk ni kecuali untuk market dynamic, market outlook.
kecuali untuk ini sahaja. Satu je yang saya tak buang, iaitu Spain 35. Yang lain-lain untuk indeks semua saya buang. Nampak? Itu sebabnya. Ini dah masuk dalam area. Itu dah masuk dalam area di mana retracement dia boleh berlaku anytime. Anytime. Unless dia break 1618, then kita akan tengok kepada Fibo, dan kita akan extendkan dia macam ni. Ini 1, ini 2, ini somehow wave 3, ini extend lagi 1, 2. Faham? Tak ada, you don't say. Tak tahu. Tak tahu. Ya. Anda, kalau yen dynamic pun, anda tak terus masukkan market. Anda akan tunggu kepada incomplete sequence. Kita tak tahu. Wimon. You can only confirm any structure apabila berlaku dua high low, low high, low high, higher high. Low high, low high, higher high. Dan baru kita dapat kata itu adalah yen dynamic. Tak akan tahu. Tak akan tahu. Kalau anda guna elite wave, anda tak akan tahu. Any basic anda ambil Dow teori ke, Wyckoff ke, apa ke, basic dia adalah benda ni. Benda ini. 1, 2, 3. Benda ni je. Gun ke apa ke, benda ni. Ini basic dia. Even dalam ni, even yes, N wave. Even dalam Ichimoku. Ichimoku tu bukan indikator saja. Ichimoku ada 3 teori lain. Indikator. Boleh? Yes. Esok siapa? Mana Sudiana ke siapa nama dia? Siti ke siapa patut remind saya pasal copper company kan. Sebab itu, apa pun yang anda buat, anda jangan trade copper punya ni, copper punya futures. Trade company copper. Tahu tak kenapa? Try tengok ETF dia, try tengok pergerakan dekat dia, copper sendiri, dan try tengok company dia punya structure. Try tengok benda-benda tu. Ni yang saya maksudkan. Ini adalah untuk copper. Inilah untuk copper. Tak payah trade, jangan trade copper. Trade copper tu kalau kebanyakan broker, dia akan closekan position anda. Dia adalah futures. Dan kalau anda trade dekat ni pun dia mahal. Dekat website mana boleh check ETF? TradingView ada, ETF.com ada. Structure ini, anda nak cerita macam mana pun, structure ini sedang buat ni. Dan apa yang anda tahu pasal pengeluaran copper? Pengeluaran gold. There is a finite number of gold, there is a finite number of copper. Kita tahu kebanyakan negara dah mula pergi cerita clean, bukan mula cerita, tapi lebih serius pasal cerita clean energy, disebabkan US, kalau masa Trump dulu tak ada orang cerita, dia tak nak sign pun Paris Accord. Masa Democrats ni, Biden ni, semua nak cerita pasal clean energy. Bila kita cerita pasal clean energy, antaranya adalah kepada proses electrification, kereta dan lain-lain yang lebih banyak dibuat kepada yang berbentuk kepada tenaga. Penggunaan copper ni akan meningkatlah, simple. Kalau anda start cari dalam paper sekarang ni, anda akan dapati banyak kes apa tau. Orang curi catalytic converter. Pergi cari. Sebab palladium harga dia lagi mahal daripada gold dah sekali. Dalam catalytic converter tu ada benda-benda tu. Ni maksudnya yang benda-benda macam copper, palladium dah lead market lama dah. Gold tengah turun. The thing is that
any penurunan dekat copper, that is a buy. Kenapa saya ceritakan benda ni? Nah, ni sebabnya saya ceritakan benda ni, ya. Saya nak buang yang lain tu sayang. Okey, tak apa. Kita buat macam ni. Ini kita ceritakan besok, ah. Ni kita cerita besok. Don't worry ni. HG. Ada soalan tak mengenai topik kita malam ni? Itulah. Ada soalan tak mengenai mana-mana mutual fund boleh yang commodity base, mutual fund yang ada pasal commodity. Ni yang anda apply kepada benda yang anda tahu. Okey, ini pergerakan copper. Bagi mereka yang trade, jangan trade copper. That will be mahal. Mahal tau. Anda trade copper mahal. Anda kena fikir cost. Ramai orang fikir trade saja, tak fikir cost. Dah lah dia punya ni mahal. Okey, kita ambil kepada company. Copper company, apa nama dia itu? Saya pun dah lupa. ETF copper. Apa nama dia? Allah. Copper. Apa nama yang kita cerita itu? Bukan setakat ETF. Dia punya indeks pun ada. Ada indeks komoditi. Apa nama company? DuPont Analysis. Kali. Kalau anda nak gunakan fundamental punya parameter, boleh. Boleh. Itu bagus. Fundamental parameter bagus. What you can do is, kalau nak tengok apa yang saya buat adalah saya cuma tengok kepada bukannya kepada ni, bukan hanya kepada copper dan company tu. Saya akan tengok performance company yang ETF banyak beli company tu punya saham. Contohnya ETF untuk copper. Apa dah nama ni? Saya ada dalam ni. Bukan dalam laptop ni. Sekejap. Copper ETF. Yang Vanguard tu. Apa nama dia? Itu index ETN. Apa nama dia? Allah. Rio Tinto company je. Bukan dalam ni je. Copper commodity. Nama dia CPER. Itu dia punya indeks CPER ni ya. Index fund ETV dia. Okey, kita ambil 3. Copper saya buang. Ini HG, ini copper. Okey. Kita tahu movement untuk indeks, untuk whatever berkaitan dengan copper ni, dia derive ataupun derivative daripada copper, betul? Okey, dia derive ataupun ambil value daripada ni. Dan pada masa yang sama, kita pun tahu copper dan kita ambil UF 500 lah. Kita ambil ni, kita tahu dia mempunyai perkadaran, tapi tak secara langsung. Contohnya ada masanya copper naik, copper turun, indeks ni masih naik. Sebab copper lebih dipengaruhi oleh US dollar. Freeport. Saya nak ingat dia pun payah. Freeport. Dah ada awal sangat Wimon. Ada orang patut buat benda ni. Bukan Wimon. Saya ada list tu. Yang saya tanya ni saya dah ada. Cuma suruh anda cari je. Okay. The thing is, anda tahu bahawa dia punya indeks, dan indeks-indeks ni adalah kepada saham. Bukan hanya kepada copper punya movement, tapi penggerak besar dia, of course, dia punya derivative besar dia, iaitu copper.
pada masa yang sama, tengok, di time frame besar, anda dapati dia tak sama tau. Tengok. Ni ya. Makin time frame besar, jadilah pula. Okey, copper. Nampak? Instead of anda membeli copper, anda beli saham dia. Yes. Finbase ada tahu. Yang tu yang saya ada. Anda beli saham dia. Contoh-contoh saham dia adalah yang Freeport dia. Ni McMoran. Ya. Dia adalah pergerakan yang serupa. Faham? Tapi kita tahu copper lebih sensitif kepada pergerakan US dollar. Betul? Sekiranya anda sedang jangka US dollar akan buat yang ini, sekiranya anda jangka US dollar akan buat yang ini satu lagi ke atas untuk US dollar, anda jangka copper ni buat apa? Anda akan jangka copper ni akan buat satu lagi ke bawah. Okey. Pada waktu ini, copper punya company that will be more sideways or mimicking yang ini. Betul? Sekiranya ini jatuh lagi banyak, ETF dia ataupun indeks yang ikut dia masih dalam 3 wave. Kat sini 5 wave. Anda rasa saham dia akan ikut copper ke akan lebih kepada yang ini? Akan ikut yang ini. Sebab ini bentuk ini. Faham? Okey, soalan saya. Bila anda nak boleh trade copper? Kalau kat sini sampai equal rate. Ini yang dia punya. Faham? Mana satu dia punya leading indicator? Bukan copper. Ini leading indicator dia. Kalau anda nak dapatkan timing dan fahamkan, selain daripada dollar index, kita juga ada ETF dollar. Semuanya pasaran saham, faham tak? Semuanya pasaran equity. Everything is pasaran equity. Anda tahu tak ada ETF untuk dolar, ETF untuk euro, ETF untuk ni semua? Anda boleh gunakan konsep yang sama. Try cari apa yang saya sebut semua ni. Ni topik-topik yang kita akan sentuh minggu depan, minggu satu lagi banyak kita sentuh topik-topik ni. Anda nak dapatkan timing, nak dapatkan bukan timing, level bila. Macam mana aku nak jangka euro USD sampai kat situ je? Kenapa aku jangka kat situ je? Kalau kita dapati ETF dia, itu 5 wave tak dapat. Kita tahu dekat spot dia akan buat yang lebih besar. Penentu dia pasaran saham. Penentu dia pasaran saham. Penentu dia pasaran saham. Bukan derivatif dia semata-mata. Ada orang ambil one-to-one derivatif kepada dia punya underlying tu. Tak. Contoh paling jelas adalah ini. Copper ni tak cantik. Kita ambil yang ini. Ini yang paling jelas. Ni contoh yang paling jelas. Dan ini adalah Barrick. Ni contoh yang lebih jelas. Gold, ini adalah ETF dia, inilah saham dia, dan ini adalah US 500. Sebab kita tahu,
dia punya ETF lebih dipengaruhi oleh pergerakan dekat saham. Biarpun derivatif dia jatuh, biarpun dia punya underlying jatuh, kalau pasaran saham secara besarnya masih lagi positif, kita akan dapati kejatuhan dekat underlying dia dia punya ni akan jatuh, tapi dia tak selaju ataupun tidak punya acceleration seperti underlying dia. Nampak kan? Minggu esok tak lagi cerita. Basically kita cerita benda tu guna chart. Yang saya cerita macam ni, faham tak? Anda nampak goal dengan goal punya ni nampak sama. Yes, betul, sama. Tapi kalau anda lihat kepada yang lebih lanjut, goal kat sini okay, ni adalah untuk ETF dia. Dan ini adalah untuk saham syarikat dia. Tempoh sama. Ini tempoh yang sama. Sekejap Tak sama. Ini high dia. Okey. Dan juga kepada saham. Okey. Saham dia, kita boleh dapatkan timing untuk kat mana goal ni nanti kalau dia jatuh lagi. Kalau goal ni jatuh lagi, kat mana kita nak dapatkan bila goal ni akan naik. Nampak kacat pun kita nak cerita apa kan. Kita nampak kacat kan. Jad, Parsival, nama anak kau je. Dia nampak pun. Kita nak cerita pasal PE, yes, semua tu penting. Bukan saya kata penting. Tapi untuk anda dapatkan, kita boleh cerita pasal dollar cost averaging, kita boleh cerita pasal banyak benda. Kalau anda trading dan anda melabur, dia ada banyak beza dia. Saham ETF spot. Yap, ETF tu dibentuk oleh saham dia. Jadi sebelum saham tu indeks dahulu, Azrin. Kita akan bahagikan kepada benda ini. 3 benda. Anda lihat, ini yang kita panggil sebagai leading, concurrent dan leading. Anda ambil, itulah guna indeks. Daripada indeks ni, anda ambil satu main indeks untuk saham berkenaan. Contohnya macam Apple. Apple, anda tak bandingkan dia dengan yang dalam S&P 500. Anda akan bandingkan dia kepada Nasdaq. Sebab dia lebih equivalent, lebih berat dekat situ. Jadi, contoh kita tengok Apple. Jadi, Apple adalah satu yang leading kepada NQ contohnya. Nasdaq contohnya. Saya nak gunakan bahasa mudah sikit. Tapi, there will be some yang lagging dengan concurrent. Okay. Concurrent ni maksudnya dia pergerakan dia, struktur dia sama dalam fraktal yang sama. Nasdaq banyak tech company. Nasdaq tak ada financial company. Simple. ETF sesuai dollar cost averaging. Okay. DCA ni ada bagus, ada tak bagus. DCA ni basically dollar cost averaging, dia anda nak buat dia simple dia, Wimon. Tiap-tiap minggu anda ada $100, RM100. Anda beli je dia, tak kisah harga berapa. Tapi kalau most orang tak buat macam tu. Saya tak buat macam tu. I don't do DCA, dollar cost averaging DCA. Saya tak buat benda tu. Apa yang saya buat, kalau nak guna, anda boleh guna, anda pergi cari benda ni. VWAP. Kalau nak guna VWAP, pastikan anda campurkan dia dengan SMA 200. Okey? Dan createkan anda punya range untuk nak start membeli. Boleh baca dekat Investopedia, rasanya ada. Rasanya lah. Pergi cari. VWAP market price. Tak. VWAP campur dengan SMA 200. Kalau nak bagi mereka dah lama anda tahu apa VWAP. Volume weighted average ni. Yang baba tu, betul? Kalau anda seorang pelabur lama lah, anda memang masuk beli je kan.
Saya tak buat dollar cost averaging. Dollar cost averaging lah sangat. Dia pergi sampai berapa sen kan. Lepas tu tunggu 10 tahun. Siapa yang faham tu faham lah. Saya tak buat benda tu. Saya tak hype. Saya tak jenis yang hype. I always believe kepada apa yang saya nampak. Bila kita nampak benda yang turun macam ni, akan keluarlah term DCA tu. Betul? Yes. VWAP boleh guna untuk intraday trading. Tapi saya gunakan, faham penggunaannya kan? Kalau anda dah guna, anda akan nampak benda ni. Saya gunakan di time frame yang lebih besar. Di mana pada waktu tu averaging price untuk kita membeli. Pada waktu tu baru kalau nak buat DCA pun. Jangan nak DCA sangat, VWAP pun tak sampai lagi. Kita tahu dia nak bawah di sana. Faham tak Bian? Kita tahu average price dia. VWAP ni simple dia kat mana harga dia. Kita ada galih, dia benda ni je galih. Orang bagi kita RM1,000 kan. Dia suruh kita beli ayam kan. Harga ayam ada yang harga ayam purata adalah RM10 1 kilo. Ayam murahnya ayam ni. Okey. RM10 1 kilo. 1 kilo. Contoh ayam kampung kot. Okey, lepas tu apa yang kita kita pergi satu kedai, harga dia RM12. Kita pergi satu kedai lain RM8. Ini yang kita buat averaging ya. Jadi kalau kita beli, kalau ramai beli, kita banyak beli RM8 per kilo ni, kita beli 100. Kita dapatlah 800. Kita beli 10. Kita dapatlah 80. Kita beli yang ini 5. Kita dapatlah berapa? Dan ada kira lah berapa dia punya average price tu dalam tu itu VWAP lah lebih kurang. Gunakan VWAP tu dekat besar sikit. Lepas tu ambil range dia. Dan bila kita nampak SMA 200 dan VWAP tu sekali. Then barulah saya ambil itu sebagai masanya untuk saya buat dollar cost averaging. Kalau kalau SMA 200 macam ni, VWAP dia macam ni, lepas tu kita nak dollar cost averaging lah sangat. Makin jatuh ada lah. Okey, balik kita cerita apa tadi? Index tadi ya. Okey, apa yang anda buat? Anda tengok apa yang leading, apa saham yang concurrent, apa saham yang lagging kepada indeks ataupun ETF dia pun boleh. Ada tengok apa yang kalau anda nak trade saham. Saya buat benda-benda ni. Kalau saya akan tengok saham mana yang leading dalam indeks tu, yang lagging dan sama pergerakan indeks ataupun ETF dia. Kalau anda nak trade saham, anda carilah. Kalau nak trade, anda trade yang ini. Kalau anda nak melabur, anda melabur yang ini. Yang lagging ni anda jangan tengok. Faham? Sebab industri dia kuat pun dia tak kuat. Something wrong dengan company. Unless anda ada info fundamental ke, ada inside trading ke pasal dia. Tak payah. Saya tak dengar benda-benda macam tu. Duk kena game ada lah. Dulu-dulu tahun 96, 97 dulu rajin lah dengar yang ni tip-tip ni. Saya tak percaya benda tip langsung. Orang cerita apa pun saya tak nak. Kena pump and dump ada lah. Tahu kan? Orang duk cerita tip ini buy, tip ni. Tak nak aku, tak percaya. Rupanya tip yang saya bagi semalam satu kucing dululah tahun 97 kan. Saya yang bagi tahu benda tu. Itu pun saya dengar betul ke tak daripada uncle saya. Saya tanya kepada reminder saya. Besok tu semua orang beli saham tu. Saya tanya, kenapa? Oh, ada dengar tip. Saya dengar tu cerita saya. Saya yang cerita benda tu. Kenapa dia jadi tip dari KL? Dulu pakai phone. Dulu mana ada online ni. Tip tu tip aku. Macam aku yang tanya, aku pun tak tahu. Jadi tip. Ministry of Trade. Tak. Bukan. Something.
Okey, faham? Jadi anda nak beli saham company yang pergi. Yang kenapa pergi beli company saham company yang tak pergi? Jangan nak speculate sangat. Kalau anda melabur, jangan nak speculate sangat. Kalau anda trading, anda nak benda yang pergi, yang ada memang ada cerita dia. Simple je. Boleh? Biasa. Untung besar, counter nak murah. Sama kita pun kalau beli barang. Sama. Nak bayar kak. Boleh. Tapi banyak termenung je. Boleh. Apa tu? Tapi banyak termenung. Termenung yang banyak. Boleh? Okey. Tengok apa nampak kacat. Anda buat apa pun, kalau anda tak ada ilmu ini, tak apa. Cerita dia, benda dia logik je sebenarnya. Benda dia adalah benda ni. Benda dia. Logik dia benda ni je. Kan? Anda semua dah ada benda ni. Jadi anda tahu dia pergi lagi ke tak? Itu incomplete sequence. Dia momentum ke tak? Itu momentum sequence. Lepas tu anda faham sifat 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kalau kat sini buat 1, 2, 3, 4, 5, kita tahu ini 1, 2, 3. Itu je. 5 akan follow 3. Dia tak boleh 5 follow 5. Kalau 5 follow 5, 5 ni kita pecahkan kepada fraktal yang lebih kecil. Benda tu je. Okey? Minggu depan kita akan lihat kepada chart ke semua yang kita dah discusskan sebelum ni. Dan minggu 1 lagi, tolong ambil note dia, nanti remind saya. Kita akan ceritakan mengenai portfolio. Boleh? Minggu 1 lagi. Kita akan ceritakan mengenai portfolio. So, minggu depan ni dekat SM kita buat pasal portfolio. Pasal ni. Saya akan banyak gunakan dekat ni. Sebab kalau saya kongsikan nota, dia takutnya jadi isu. Macam mana anda membahagikan akaun apa semua tu dekat XM, takutnya jadi isu. Term and condition. Jadi saya tak boleh. Saya akan banyak gunakan dekat sini. Nota saya hantar dari bulan 3 tahun lepas kat XM, tak lepas-lepas lagi. Jadi saya tak ada inquiry daripada orang. Jadi faham sahajalah. Takutnya dia orang tak nak, takutnya dia orang ingat kita nak abuse account. Bukan. Saya tak tunjukkan cerita pasal abuse account. Saya tunjukkan bagaimana anda bahagikan account anda dan jaga risiko. Bukan, kita tak akan ambil risk yang besar kepada account, tak. Kita akan ambil risk yang kena kepada account. Okey? Jadi esok kita start dengan portfolio. Bagaimana anda bermula, macam mana anda daripada depo, mengurus dan semua tu. Esok cerita benda tu. Okey, ada soalan lain? Market esok dah tengok. Chart semua dah ada. Ingat, yang UJ tu ada second alternate view. Besok kita akan ceritakan mengenai apa yang kita ada dekat sini. Yang dekat apa? Yang dekat outlook tu, market outlook. Okey. Okey, jumpa lagi insya-Allah besok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semua.